So you just graduated from uni, and you are now ready to move into a new phase of life, to finally pursue your dream career and become a contributing member of society. Some of the worst unemployment numbers in this country's history. Isu pengangguran di Malaysia sudah sekian lama menghantui golongan siswazah, terutamanya mereka yang baru menamatkan pengajian. Baik, seterusnya, masalah pengangguran dalam kalangan graduan lepasan universiti di negara ini perlu dilihat secara realistik dan lebih adil berbanding hanya menyalahkan satu pihak sahaja. Kadar pengangguran di Malaysia dicatatkan 3.2% setakat 31 Disember tahun lepas. Malaysia merekodkan bilangan penganggur berjumlah 600,009 orang pada November 2022, susut berbanding 600,000 orang bulan sebelumnya. Jumlah tersebut menjadikan kadar pengangguran negara pada paras 3.6% ketika ini. Penganggur ialah suatu keadaan tiada pekerja di mana seorang yang mahu bekerja tetapi tidak dapat mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sesebuah negara, iaitu mereka yang berumur 15 ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Pengangguran ni adalah bila seseorang tu tak dapat kerja dalam tempoh masa yang lama. You need to get a degree. Then you can buy a big house, a nice car and go for holidays overseas. Sounds familiar? It's what we have been hearing all our lives from our parents and elders. But a recent report showed that 200,000 Malaysian graduates are jobless. So are our parents wrong? Graduate daripada universiti pun terpaksa jual nasi lemak kerana mereka tak ada peluang kerja. Dan ini menunjuk kegagalan kerajaan mentadbir negara kita ini supaya orang yang terlatih dengan ilmu yang tinggi dapat pekerjaan yang memberi pendapatan yang sama dengan tahap kebolehan mereka. Tun Mahathir's statement about how the government failed to provide job opportunities received backlash like this from those who said it was an education problem instead. So, an administrative problem, an institutional flaw, or something else? Fresh graduates are part of the issue themselves, and there are actually 5 main reasons why they aren't getting hired. Asking for unrealistic salary, being choosy about jobs or companies that they want to work for, poor character or attitude, poor English skills, and poor communication skills. Now, talking about the first point, which states that applicants are asking for too much gaji, according to Khazanah Research Institute, the salary of young people is only around 1,800. So the second reason is that applicants are too choosy about the jobs or companies that they want to work for. However, once again, Khazanah Research Institute showed that actually many workers are overeducated and are working in low-skilled jobs. And there are also many that are working outside their field of study. So I know we've mentioned a lot of negative facts so far, but what can we actually do in this situation to increase our odds of getting hired? Well, if you're still in school, there may be a few things you can still do. JobStreet conducted a study where they asked employers what gives fresh graduates a competitive advantage, and 4 main reasons came up the most. Has held a leadership position, has high academic scores, involved in extracurricular activities, and has done volunteer work. Utama pengangguran adalah disebabkan di negara kita terdapat lambakan graduan universiti, di mana peluang pekerjaan di negara kita adalah terhad, dan pelajar lepasan universiti terpaksa bersaing dengan rakyat yang memang sedang menunggu pekerjaan untuk ditawarkan. So, sebab tertentu mungkin dari segi persaingan antara contoh student diploma and degree, dekat situ kadang ada persaingan. Setengah company dia akan tengok kepada skill. Kesan pengangguran siswazah terhadap ekonomi. Pertama, gejala sosial meningkat. Gejala sosial dalam kalangan siswazah akan meningkat sekiranya berlaku pengangguran.
akibat daripada masalah kewangan yang dihadapi oleh penganggur. Maka mereka sanggup melakukan kegiatan seperti merompak, membunuh dan sebagainya untuk memperoleh wang. Kedua, menambahkan kadar kemiskinan. Pengangguran yang tinggi kadarnya akan meningkatkan kadar kemiskinan dalam negara. Kerajaan terpaksa merancang beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ini akan menjejaskan usaha kerajaan untuk memajukan negara Malaysia. Ketiga, tekanan jiwa. Siswazah yang menganggur akan menghadapi masalah tekanan jiwa dalam kehidupan yang diberi oleh ahli keluarga dan masyarakat dan tiada keyakinan diri. Maka, mereka berpendapat bahawa masyarakat akan memandang rendah terhadap mereka dan seterusnya berasa rendah diri. Keempat, ketidaktenteraman dalam keluarga. Pengangguran juga akan mewujudkan keadaan ketidaktenteraman dalam keluarga. Contohnya, pengangguran yang berlaku akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan pertelingkahan antara anggota keluarga yang akhirnya membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Kelima, mengurangkan pendapatan negara. Apabila kadar pengangguran adalah tinggi, maka pendapatan atau keuntungan pengusaha akan berkurangan. Ini akan mengurangkan jumlah cukai pendapatan dan cukai keuntungan syarikat yang dapat dipungut oleh kerajaan dan seterusnya akan mengurangkan pendapatan negara. Video tu kalau bila tak ada kerja, of course mungkin akan terjebak daripada hutang ke tekanan, stres, mental. Kalau dari segi masyarakat mungkin akan menyusah kawan sekeliling dia, terutama family, keluarga. Kesannya terhadap seorang individu apabila pengangguran ini berluasa, di mana pengangguran itu terjadi kepada dirinya yang tidak bekerja, dia akan mengalami kesulitan hidup di mana dia tidak mampu membeli keperluan hidup seperti makanan dan minuman, perlu menanggung kos sara hidup mereka sendiri, akan mengalami masalah kesihatan, di mana kesihatan mental dan juga fizikal. Kerajaan menambahkan peluang pekerjaan iaitu mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi. Contohnya, menyediakan insentif seperti kawasan perdagangan bebas untuk menarik pelabur dan mampu mengembangkan perindustrian serta menambahkan peluang pekerjaan. Langkah yang seterusnya, meningkatkan kemahiran pekerja dan graduan secara berkala. Peredaran teknologi semakin pantas sehingga timbul ura-ura mesin dan komputer bakal menggantikan manusia sebagai tenaga kerja. Untuk mengekalkan permintaan tenaga kerja tempatan dari pihak industri, golongan pekerja perlu menambah kemahiran mereka dari semasa ke semasa. Akhir sekali, kerajaan hendaklah membantu perkembangan perusahaan kecil dan sederhana kerana kita tidak boleh bergantung sahaja kepada pelaburan asing yang datang melabur ke negara kita. Jika suatu hari mereka mengambil keputusan untuk menarik pelaburan, maka ramai yang akan dibuang kerja. Kesimpulannya, pengangguran dalam kalangan siswazah adalah isu yang kompleks dan melibatkan pelbagai faktor. Untuk mengurangkan pengangguran dalam kalangan siswazah, penting untuk meningkatkan kebolehlaksanaan praktikal dalam program pengajian, menyelaraskan kemahiran siswazah dengan keperluan industri dan memastikan pendidikan menawarkan keupayaan yang relevan dan bersesuaian dengan pasaran tenaga kerja semasa.